Baik, semalam Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada maklumkan bahawa kerajaan negeri setuju bekerjasama dengan kerajaan persekutuan dalam memperkasakan sekuriti bekalan makanan negara. Antara lain, jawatankuasa sekuriti makanan peringkat negeri dan daerah diwujudkan bagi menjalin sinergi dalam pelan tindakan dasar sekuriti makanan negara 2021-2025. Kalau boleh sebutkan di sini beberapa inisiatif turut dipersetujui, antaranya merangkumi pemerkasaan tanah pertanian dan juga rizab bagi menangani isu krisis makanan. Dan kita nak bincangkan lebih lanjut mengenai perkara ini bersama dengan Datin Paduka Dr. Fatimah Muhammad Arsyad, iaitu pakar pemasaran dan polisi pemakanan. Assalamualaikum Datin Paduka. Waalaikumsalam. Datin, kalau kita lihat kerjasama terbaru ini merangkumi pelbagai perkara, tetapi ia juga turut memberikan tumpuan kepada penyelesaian soal pemilikan tanah, rizab dan sebagainya yang dilihat mungkin membantutkan sedikit usaha untuk pengembangan sektor pertanian dan peladangan ini. Tetapi bagaimana kita boleh mewujudkan ataupun memperbaiki ekosistem yang mampan dalam memberikan keselamatan makanan ini? Terima kasih Encik Hakim. Saya tidak begitu pasti apakah latar belakang kertas kerja ini, tapi kalau kita lihat masalah sekarang adalah masalah penawaran. Permintaan bagus tapi penawaran tak mencukupi. Penawaran bererti pengeluaran dan import. Kita ketepikan import sebentar, kita fokus pada pengeluaran. Pengeluaran ditentukan oleh faktor seperti tanah, input, baja, buruh, pestisida dan teknologi dan juga cuaca. Tapi saya tak pasti kenapa kertas ini menjurus kepada tanah. Ya. Premis kertas ini bagus. Dia kata masalah semasa adalah kos jagung, makanan ternakan, logistik dan cuaca, tapi yang difokuskan adalah masalah tanah. Malah tanah ni kalau kita buka pun akan mengambil masa yang lama untuk menanam. Itu yang saya heran tu. Sebab maklum sajalah kan, nak buka tanah baru dan sebagainya. Yang penting selain pada masalah tanah ni, itu bagus, tapi selain pada masalah tanah, produktiviti yang perlu ditekankan. Ya, produktiviti seperti benih yang bagus, mekanisasi, dan kalau padi, pelarasan semua input, benih padi, baja yang tepat, sampai pada masa yang tepat dengan perairan, itu masih lagi bermasalah di kawasan Mada dan beberapa kawasan yang lain. Kalau itu diperbaiki, saya rasa memang boleh dapat 6 tan dengan mudah saja. Kemudian, kenapa kerajaan tidak mengambil langkah-langkah yang sangat murah dan pantas dan efektif seperti kempen tanam ulang sayur jangka masa pendek atau buku hijau. Seperti cabai boleh dapat sebulan 2, ya. Tauge dapat 3 hari boleh kita keluarkan. Jadi kita galakkan kempen ini dengan secepat mungkin. Masuk ke dalam TV, dalam media sosial dan sebagainya. Seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat KJ, perlunya sains gelagat. Bila kita tukar minda pengguna, ya, tentang kepentingan sara diri sikitlah di rumah misalnya, saya rasa akan memberi kesan yang besar. Kalau setiap penduduk misalnya lah, ya, di kampung ke atau di bandar melaksanakan tanaman mudah-mudah ini, dia akan dapat mengurangkan belanja di samping sayur yang bernutrisi untuk makanan mereka. Dan saya juga tak heran mengapa tidak diperkasakan ternakan ayam kampung, ya. Sebab ayam kampung ni adalah sebagai langkah untuk mempelbagaikan daging ataupun protein untuk rakyat. Dan kalau kita lihat, ya, ayam kampung ni dia makan bahan buangan kelapa, ya, adapun hampas kelapa, adapun bahan buangan makanan harian yang masih lagi segar dan boleh dimakan. Dan kita boleh koordinasikan bahan-bahan ini, katalah satu masyarakat kampung misalnya, dan diberi kepada ayam. Saya rasa ayam kampung lagi sihat dan dan bernutrisi dibandingkan dengan ayam yang dibuat secara industri, ya. Dan juga kita lupa itik dan telur itik. Mereka adalah sumber protein yang sangat baik selain daripada ayam kampung dan ayam industri. Jadi perlu galakkan untuk mengeluarkan lebih banyak daging itik dan juga telur itik. Datin Paduka, adakah kerana hambatan ataupun halangan yang disebutkan oleh Datin Paduka itu tadi menyebabkan dasar berkaitan dengan automasi ini tidak betul-betul meluas? Kerana kita lihat COVID-19 ini telah memperlihatkan isu kekurangan tenaga buruh, terutama dalam sektor pertanian. Tapi bagaimana dasar-dasar sedia ada berkaitan dengan automasi atau teknologi ini dapat dimurnikan agar ia dapat disambut baik oleh pemain industri dan juga mereka yang nak mencuburi sektor ini?
Hakim, masalah otomasi ini ialah kita tak ada pun otomasi yang banyak ataupun yang telah diinovasikan. Ya, kita masih lagi orang kata intensi buruk. Maknanya kena lihat pokok tu pagi petang ya tanpa menggunakan alat-alat seperti IoT ke ataupun sensor ke. Kita tak ada aplikasi tu. Yang ada pun tak cukup. Jadi bukan salah petani lah. Salahnya kita tidak menjanakan inovasi yang cukup untuk menepati keperluan petani. Banyak keperluan tu. Untuk memantau air, memantau cuaca, memantau tanaman, melihat untuk menjadikan mesin lebih pintar. Itu tak ada lagi. Jadi itu yang kita lambat tu. Yang penting kita keluarkan cepat ya. Aplikasi-aplikasi ini dan pastikan ia sampai ke tangan petani, kena ada latihan petani. Itu yang saya katakan selalu, kita perlu jadikan petani itu smart. Smart bererti smart dalam menggunakan alat-alat digital untuk membantu proses-proses pengeluaran dan juga pemasaran. Datin, kalau kita melihat sektor pertanian dan peladangan ini mungkin bagi segelintir masyarakat ada yang melihat dia sebagai kerja berat, tak menguntungkan. Ringkasnya tak popular lah. Tapi bagaimana kita boleh menarik minat lebih ramai untuk mencuburi bidang ini, terutamanya dalam kalangan belia? Sebenarnya, Encik Hakim, orang-orang muda kita ataupun orang-orang tua pun tak sedar bahawa pertanian itu bukan sahaja menanam ataupun menuai ataupun mencangkul. Yang mereka pergi minum dekat Starbucks ke, San Francisco Cafe ke, itu bukan pertanian ke? Itu dah sebahagian besar daripada pertanian. Begitu juga dengan baju-baju yang dipakai daripada kain kapas, kasut daripada kulit lembu. Nampak dia punya nilai tambah dia besar. Itu adalah rantaian bekalan keluaran pertanian yang telah diberi nilai tambah. Jadi skop pertanian, makanan dan nilai tambah adalah besar. Sebagai contoh, kita ambil katalah minuman misalnya. Orange ya, dijadikan minuman jus ya, ataupun jagung, daripada jagung jadi feed kepada sunakan dan juga tepung dan juga kuih muih dan juga bahan-bahan untuk industri. Adapun beras misalnya, jerami boleh digunakan sebagai bahan untuk pembangunan. Jadi skop makanan dan pertanian adalah luas. Yang itu orang belia atau orang muda tidak tahu. Yang mereka pergi KFC itu bukan pertanian ke? Ataupun mereka pergi apa benda ke ayam mas dan sebagainya, itu adalah sebahagian besar daripada pertanian dan sangat menguntungkan, dan kita biarkan korporat-korporat besar menguasai sektor ini. Dan kita ketepikan ya kemampuan kita untuk mengeluarkan makanan-makanan seperti ini. Baik, pastinya banyak lagi yang boleh dilakukan yang memerlukan iltizam untuk memastikan soal food security ataupun keselamatan makanan ini terjamin di masa hadapan. Terima kasih Datin Paduka Dr. Fatimah Muhammad Arsyad, pakar pemasaran dan juga polisi pertanian berkongsi pandangan. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.